Fikirkanlah, jangan anak-anak kita esok menjadi hamba dengan bangsanya sendiri akibat bebalisme yang ditanam sejak dari kecil. Sebagai pemerhati politik, mana-mana parti berhak mengkritik parti lawan. Kebiasaannya jika di mana-mana negara, mereka berhujah mengenai dasar ekonomi negara. Malangnya, di negara kita, parti yang kuat ialah parti yang kuat bermain isu perkauman. Hari ini saya tidak mahu fokus kepada isu perkauman, tetapi lebih kepada kemampuan PAS yang bercita-cita memimpin negara. Saya beri contoh, apa yang berlaku di Terengganu memperlihatkan bagaimana kegagalan Dr. Samsuri yang kononnya bakal Perdana Menteri dari Perikatan Nasional menguruskan negeri tersebut. Bagaimana penyokong PAS boleh berbangga dengan pimpinan Dr. Sam? Saya beri contoh di Terengganu dan Kelantan yang diuruskan oleh Menteri Besar dari PAS. Pertama, ketika sebelum 2018, penjawat awam negeri hanyalah sekitar 7,000 orang sahaja. Apabila PAS ambil alih, terus mencecah 12,000 penjawat awam dan terkini 14,000. Sedangkan penjawat awam Pulau Pinang yang penduduk sekitar 1,8 juta hanya memerlukan 4,000 penjawat awam. Nampak sangat pemimpinnya tidak bertanggungjawab ke atas wang rakyat dan hanya seperti menabur wang untuk ahli parti dengan jawatan-jawatan dalam kerajaan. Tak ubah seperti apa dilakukan Muhyiddin Yassin, mempunyai kabinet terbesar dengan 70 menteri dan timbalan menteri, namun tetap gagal memberi manfaat kepada rakyat. Dengan 14,000 penjawat awam yang begitu ramai, produktiviti di Terengganu tidak meningkat langsung. Akhirnya, berjuta wang rakyat yang sepatutnya dinikmati rakyat Terengganu terbuang begitu sahaja. Kedua, bagaimana gaji Menteri Besar Terengganu begitu tinggi sehingga RM30,000, sedangkan gaji negeri paling kaya di Malaysia, iaitu Menteri Besar Selangor, hanya RM25,000 dan gaji Ketua Menteri Pulau Pinang hanya RM14,000 sahaja. Ketiga, bagaimana negeri yang bergantung dengan kerajaan persekutuan boleh membeli kereta mewah untuk dirinya dan exco tempatan, iaitu kenderaan Mercedes di Kelantan. Keempat, bagaimana emolumen kerajaan Terengganu begitu tinggi hingga mencecah RM1 bilion lebih, sedangkan ia sebuah negeri yang masih bergantung kepada kerajaan pusat. Kelima, setiap kali raya, walaupun Menteri Besar Terengganu hanya menyalahkan kerajaan pusat dan meminta tolong jasa baik Perdana Menteri untuk memberikan wang bonus, Dr. Sam menuduh kerajaan pusat yang menguruskan wang negeri, sedangkan di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perak, tanpa mengharap kerajaan pusat mampu memberi bonus untuk kaki tangan mereka. 6. Di Kedah sangat memalukan apabila pemain bola sepak mereka sudah 11 bulan tidak bergaji. Lebih memalukan, Menteri Saifuddin Nasution dan rakan-rakan turun membantu meringankan beban pemain yang sepatutnya dipikul oleh kerajaan negeri. Itu belum diceritakan mengenai kegagalan demi kegagalan projek mega yang diumumkan Menteri Besar Kedah. Saya tukang baca aja. Perkara ini berlaku kerana pemimpin hanya tahu memainkan isu agama untuk menarik pengundi. Mereka sanggup gadaikan keharmonian negara demi mengambil kuasa, sedangkan keempat-empat negeri ini mereka gagal untuk menguruskan dengan baik. PAS perlu merangka satu pelan ekonomi menyeluruh, meliputi aspek sains, kemasyarakatan, undang-undang, pertanian, perdagangan, selain mampu menyelesaikan permasalahan rakyat. Dalam politik, pemimpin perlu bijak menyuarakan pandangan dalam isu ekonomi agar rakyat dapat menilai sejauh mana perancangan parti dalam memastikan ekonomi stabil dan memanfaatkan rakyat. Bukan hari-hari ada sahaja. China itu tak kena, India itu tidak kena. Rosak negara apabila rakyatnya menjadi rasis. Saya tertanya-tanya kenapa pemimpin dan pengikut parti ini ekstrim. Pemikiran mereka tertutup untuk meraihkan perbezaan. Hanya pandangan mereka sahaja yang paling benar. Ada ketikanya tindak balas mereka kepada sesuatu isu di luar akal waras. Akhirnya saya benar-benar hairan. Fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahawa pimpinan tiada kebolehan untuk menguruskan negeri. Bagaimana orang Melayu yakin mereka boleh menjaga negara ini, sedangkan gaji pekerja kaki tangan pasti tiada KWSP. Paling tidak boleh masuk akal
gaji mereka masih dibayar sekitar RM600 di tahun 2025. Di mana pekerja pembantu rumah Indonesia pun tidak mahu menerima gaji seperti itu lagi. Yang pelik, pemimpin mereka naik Velfire, ada driver, ada PA dan rumah tersergam indah. Fikirkanlah, jangan anak-anak kita esok menjadi hamba dengan bangsanya sendiri akibat bebalisme yang ditanam sejak dari kecil.